Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada, profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan dan kepada semua, hadirin yang hadir pada ceramah pada hari ini. Saya Joanne Bernarda John, Pegawai Datik HUMS, moderator untuk ceramah pemakanan sihat suku-suku separuh untuk hari ini. Okay, so saya percaya ramai yang belum pernah dengar ataupun belum pernah tahu tentang konsep pemakanan sihat iaitu suku-suku separuh. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Cik Nur Akila, Pegawai Dietetik HUMS untuk menyampaikan ceramah beliau. Ya, jika ada sebarang soalan, sila utarakan soalan anda di ruangan chat box di sebelah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Akila, Pegawai Dietetik HUMS. Jadi hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian mengenai diet suku-suku separuh. Macam yang tadi kan Cik Joanne cakap, mungkin masih ada lagi yang belum betul-betul faham, betul-betul tahu tentang konsep diet suku-suku separuh ni sebenarnya lah. Sebab tu kami mahu untuk lebih ramai yang tahu tentang konsep diet suku-suku separuh ataupun pinggan sihat Malaysia ni, supaya lebih ramai kita punya rakyat Malaysia yang dapat mengamalkan pemakanan secara sihat. Okay. Okay, so ini saya punya tajuk presentation hari ni lah, diet suku-suku separuh. Jadi ini isi kandungan untuk hari ini. So first kita akan tengok status kesihatan rakyat Malaysia yang terkini lah. Okay, and then apa tu diet suku-suku separuh? Apa jenis pembahagian makanan dalam diet suku-suku separuh? So kita tengok suku tu makan apa, suku lagi makan apa, separuh lagi kita mau makan apa kan dalam pinggan tu. Lepas tu apa contoh makanan yang ada karbohidrat, protein dan juga serat, sebab saya rasa masih ramai lagi yang confuse apa makanan yang ada karbohidrat, apa makanan yang ada protein, apa makanan yang ada serat begitu. Okay, and then apa kebaikan pinggan sihat Malaysia ni dan juga cara untuk melakukan suku-suku separuh lah dan juga tips untuk mulakan suku-suku separuh. Okay, so kalau kita tengok status kesihatan rakyat Malaysia yang terkini, menurut WHO 73%. Agak tinggi juga lah kan, kematian rakyat Malaysia adalah disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit ataupun NCD lah, non-communicable disease. Contoh dia macam obesity, sakit jantung, kencing manis, okay? Dan 50.1%, separuh daripada orang dewasa di Malaysia mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obesity lah. Okay. Manakala menurut NHMS, okay, ataupun National Health Morbidity Survey 2019, terdapat peningkatan peratusan jumlah pesakit kencing manis, okay, daripada 11.6% pada tahun 2006 meningkat ke 13.4% 2015, meningkat lagi ke 18.3% pada 2019. Manakala yang pesakit mempunyai tinggi kolesterol juga meningkat daripada 20.7% meningkat ke 47.7% dari 2006 ke 2015 tu. So peningkatan dua kali ganda lah jumlah rakyat Malaysia mempunyai penyakit tinggi kolesterol. Okay. So yang di bawah ni sama jugalah. Okay. Separuh daripada orang dewasa di Malaysia mempunyai berat badan berlebihan ataupun obesity. Okay. So hanya seramai 20.4% daripada populasi kita di Malaysia ni mempunyai kesedaran tentang konsep pinggan sihat Malaysia lah. So masih sikit, belum ramai lagi yang ada kesedaran ataupun awareness tentang konsep yang betul pinggan sihat Malaysia ni. And then hanya 14% sahaja yang ada mengamalkan diet suku-suku separuh ni setiap hari. Masih sikit lah, belum ramai lagi yang dapat mengamalkan konsep pinggan sihat Malaysia ni sepenuhnya. Alright. So, apa itu diet suku-suku separuh? Saya rasa ramai yang mungkin pernah dengar lah ataupun yang mungkin ternampak di poster kah, di TV kah kan.
Mungkin pernah nampak diet suku-suku separuh itu apa. So sebenarnya diet suku-suku separuh ini diperkenalkan oleh kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, untuk macam memudahkan visualisasi lah daripada food pyramid Malaysia tu kan. So biasanya orang cakap macam food pyramid ni susah sikit lah mau agak berapa banyak sajian mau diletak di pinggan begitu. Sebab tu kita punya KKM Kementerian Kesihatan buat pinggan sihat Malaysia ni sebagai panduan lah untuk kita gunakan dalam seharian. Okay. So inilah uh, piramid makanan Malaysia ni ditukarkan kepada dalam bentuk pinggan untuk lebih senanglah kita adjust berapa banyak nasi kita mau letak, berapa banyak ayam kita mau letak, berapa banyak sayur kita mau letak. Jadi sudah dipermudahkanlah sebenarnya. Right? Okay, so sini saya ada soalan. Okay, so saya pun first time juga guna ni Slido ni. Anda boleh scan yang QR code di sini ni untuk menjawab soalan saya lah. Adakah anda mengamalkan diet suku-suku separuh dalam kehidupan seharian anda? Boleh scan dulu dan jawab sama ada ya ataupun tidak. Kita tengok berapa ramai yang ada mengamalkan diet suku-suku separuh ni. Lagi masa dalam 2 minit lah ya. Semua sudah jawab? Okay, kita tengok berapa ramai yang sudah jawab ya. Okay, so 50-50 lah. 50% ada yang mengamalkan diet suku-suku separuh dalam kehidupan seharian mereka. So yang ini saya memang ucapkan tahniah lah. So dapat ikut diet suku-suku separuh. Bagi yang tidak tu tidak apa, kita cuba lagi ya. Okay. So kebaikan dia, okay. So kebaikan kalau kita amalkan diet suku-suku separuh ni, dia memudahkan kita untuk pengambilan makanan secara seimbang lah. Okay. Kita ada ambil karbohidrat, kita ada ambil protein, kita ada ambil serat juga. Dan bila kita amalkan dia untuk setiap makanan utama kita, so kita punya pemakanan memang dikira sebagai seimbang. Okay. And then seterusnya untuk kita akan dapat makan lebih banyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So actually diet orang Malaysia ni kita lebih banyak makan karbohidrat lah, nasi. Itu yang kita lebih banyak makan banding dengan sayur. Selalunya nasi kita tu penuh kita punya pinggan. Sayur sikit saja, secuit saja macam tu. Okay, so melalui pinggan suku-suku separuh ni kita akan dapat lebih banyak makan sayur dan juga buah-buahan yang dapat bagi kita sumber serat, bagi kita vitamin dan juga mineral yang kita perlukan dalam kita punya badan lah. Okay. Dalam masa yang sama juga, diet suku-suku separuh ni boleh tolong untuk menurunkan berat badan sekiranya anda mempunyai berat badan yang berlebihan lah. So kadang-kadang ada individu yang macam ingin turunkan berat badan, kadang-kadang dia rasa macam mau buat IF semua tu kan, and then mau macam buat diet Atkins begitu ekstrim untuk dia, sebenarnya boleh cuba untuk buat diet suku-suku separuh dululah. Okay. And then ini yang paling penting lah, membantu mengamalkan pemakanan sihat supaya tubuh badan pun sihat lah. Okay. So, siapa yang harus mengikuti diet suku-suku separuh ataupun pinggan sihat Malaysia ni? So, sebenarnya dia sesuai diamalkan oleh semua orang dewasa. Kanak-kanak pun ada mereka punya pinggan sihat sendiri jugalah. Okay, and then dalam masa yang sama membantu untuk pengurusan berat badan dan juga pencegahan penyakit kronik. Tapi bagi wanita yang hamil atau menyusukan anak atau yang mereka yang memerlukan diet khas ataupun yang mempunyai masalah perubatan, kalau boleh consult dulu dengan pegawai dietetik lah ataupun dietitian, tengok sesuai ataupun tidak untuk melakukan diet suku-suku separuh. Sebab kadang-kadang ada yang macam kalau ada penyakit lain-lain tu ada perlu sedikit tambahan nutrien lagi, mungkin akan terlebih pengambilan protein kah macam mana lah. Okay. So, apakah jenis pembahagian makanan dalam diet suku-suku separuh? Ini saya tanya soalan lagi. Kita jawab lagi ya. Okay, so yang manakah benar dalam jenis pembahagian makanan dalam diet suku-suku separuh? Okay, so yang nomor satu, suku sayur-sayuran dan juga buah-buahan.
Nomor 2, suku protein. Nomor 3, separuh karbohidrat. 4, separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. 5, suku karbohidrat. Nah, jadi ada pilihan jawapan di sini. Mana yang betul? Okay. Boleh jawab dulu lah. Okay. Semua sudah jawab? Harap-harap semua betul lah ya. Wow, semua betul. Semua betul, okay? So, ada juga yang jawab 1 dan 2. Suku sayur-sayuran dan buah-buahan, suku protein. Okay, so jawapan dia yang betul adalah sebenarnya 2. Oh, ada yang menukar jawapan kah? 2, 5, 2, 4, dan juga 5 lah. Okay, suku protein, suku karbohidrat, separuh lagi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay. So, ini yang macam saya cakap tadi itulah, suku pinggan, sumber karbohidrat, suku dari kita punya pinggan, sumber protein, separuh adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay, selain itu juga digalakkan untuk mengambil bijirin penuh lah dalam kita punya diet seharian dan juga hidangan yang rendah lemak, gula dan juga garam. Ikut macam food pyramid tadi itulah. Okay, so ini contoh makanan yang mengandungi karbohidrat. Nasi, nasi putih kah, nasi perang kah, karbohidrat. Mie, mihun, kuetiau, apa-apa jenis mie, pasta, spaghetti pun dikira sebagai karbohidrat juga lah. Bubur nasi, roti, roti putih, roti wholemeal, oat, biskut, kentang. Kalau sayur yang ada karbohidrat tu macam kentang, jagung, labu, begitulah. Okay, ini contoh dia lah. And then yang ini makanan yang mengandungi protein macam contoh ayam, daging, ikan, tofu ataupun produk soya lah, telur dan juga produk tenusu. So sayur-sayuran ada banyak jenis sayur-sayuran kan. So yang macam sawi yang biasa kita senang dapat lah, sawi, kubis, tomato, cendawan gitu. Okay. Dan ini buah-buahan, apple, pisang, betik, tembikar. Ini favorite semua orang nih kan, durian, nangka. Ini buah-buahan lah. Okay, so lepas ni saya akan ajar berapa banyak portion yang boleh diambil. Okay, jangan pula durian ni buah, jadi kan separuh boleh sayur sama buah kan. Banyaklah kita letak durian begitu. Lebih daripada separuh untuk pinggan kita letak durian. Tidak boleh lah. Okay. So, ini panduan dia lah. Okay, saya akan ringkaskan saja. So, macam contoh di rumah, kita ambil kita punya pinggan. Okay, pinggan yang berukuran dalam lebih kurang 10 inci macam itulah. Okay, lepas tu kita bagi kepada 3. Ada suku lagi, lepas tu ada separuh lah. Okay, so suku yang pertama tu kita isi untuk kita punya karbohidrat ataupun sumber bijirin macam nasi, mie, roti, begitu. Okay, so macam yang lain-lain pun ubi-ubian, ubi kentang kah, ubi kayu kah pun masuk juga dalam karbohidrat ya. Okay, so sini dia ada juga tulis sini dicadangkan bijirin penuh. Actually bijirin penuh ni kalau boleh dalam sehari separuh daripada diet kita tu ada ambil bijirin penuh lah. Tapi kalau tidak dapat separuh dari diet kita bijirin penuh, boleh cuba macam satu sajian satu hari tu ada bijirin penuh. Macam contoh nasi perang, roti wholemeal, ada makan macam oat begitukah, ada ambil barley begitulah. Okay. And then suku yang kedua tu kita isi dengan sumber protein. Okay, sumber protein ni macam ikan, daging, ayam, telur. Kalau yang tumbuh-tumbuhan dia macam tofu begitu, kacang, soya. Alright. So ikan actually kita sarankan untuk ambil lebih banyak ikan lah. Sebab seperti yang kita tahu ni ikan dia mengandungi omega 3 ataupun dia mempunyai lemak tidak tepu yang baik lah. Okay. So contoh lebih bagus kalau ikan yang tinggi omega 3 ni ikan yang daripada laut dalam lah macam tuna, salmon. Kalau ikan lokal kita yang lain tu macam ikan kembung, ikan tenggiri, ikan parang begitu. Okay. So, alright, yang ini okay kan? And then isi separuh pinggan kita lagi tu dengan
satu sajian buah. Satu sajian buah dan juga sayur-sayuran lah. So, sajian buah nih, satu sajian buah, kalau buah yang bulat-bulat, macam buah oren, buah apple, buah apa lagi, buah pear, begitu, satu biji tuh satu sajian. And then macam buah pisang, satu biji, satu sajian juga lah. Kalau buah potong-potong, macam buah tembikai, tembikai susu, buah betik, begitu, satu potong yang macam ni lah, satu potong tu dalam lebih kurang satu sajian. Kalau macam durian tadi, berapa? Durian tadi satu sajian, 3 ulas sahajalah, tapi 3 ulas yang kecil ya, bukan 3 ulas yang besar-besar tu. Okey, 3 ulas yang kecil tu satu sajian untuk durian tadi. Okay. And then sayur-sayuran kalau boleh pelbagaikan jenis sayur-sayuran yang kita ambil lah. Macam contoh kita masak sawi, boleh lagi tambah warna lain macam carrot kah, ataupun mau tambah cendawan lagi kah. Gitu kita varietykan jenis sayur-sayuran yang kita ambil. Lagi bagus kalau dapat lah. Okay. Okay, alright. So, selain daripada makanan, kita perlu ambil air secukupnya jugalah. Okay. So, kita boleh ambil air kosong ataupun minuman yang tanpa gula. Minuman tanpa gula macam contoh suka minum kopi ataupun teh kan, boleh ambil yang tanpa gula ataupun mau minum susu ataupun produk susu macam susu soya pun boleh jugalah. Tapi pastikan kalau susu soya pun bukan yang ada kena tambah dengan gula punya susu soya lah. So, air sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas setiap hari. Okay. Alright, so ni lagi jelas lah kalau kita guna gambar ni kan, macam mana mau buat tu suku-suku separuh. Okay, so kalau yang macam nasi tu kita boleh guna kita punya tangan. Kita boleh guna kita punya tangan. Nasi tu kita boleh guna kita punya genggaman tangan ni sebagai pengukur untuk nasi lah. Saiz genggaman tangan kita untuk nasi. Lepas tu untuk kita punya protein, kita punya tapak tangan di sinilah. Ini saiz kita punya protein. Kita punya ayam, kita punya ikan. Okay. And then buah-buahan dengan sayur-sayuran, saiz cukup 2 tangan macam ni. Kita buat 2 tangan macam ni, dia kita punya cekupan macam ni tu, itu kita punya sayur dan juga buah lah. Okay. So makan sederhana, okay. And then selain daripada tu penting juga pilihan makanan yang kita pilih lah, cara masakan dia, jangan juga terlalu bergoreng, okay. Kalau yang macam masak lemak tu pastikan kuah jangan ambil sampai banjir kita punya nasi. Okay, kita boleh ambil kuah, cuma dia secara sederhana lah dalam 2 hingga 3 sudu kuah macam tu. Okay. Alright, so ini contoh menu suku-suku separuh. So kalau macam nasi lemak tu kita masih boleh juga amalkan konsep suku-suku separuh lah. Okay, suku tu kita punya nasi lemak dan letak sambal sikit sajalah. And then separuh tu yang kita punya kacang, kita punya bilis, kita punya telur. Okay, and then separuh suku tadi tu protein, sorry ya. And then separuh tu kita punya sayur-sayuran. Kan biasa nasi lemak sedikit saja sayur dia kan, so kita boleh tambah lagi lah dia punya bilangan timun, dan kita boleh tambah lagi satu jenis sayur yang lain kalau ada. And then ada makan buah, lepas tu minum dengan teh kosong lah. Okay, ini untuk menu untuk sarapan. Right. And then chapati pun kita boleh ambil lah. Banding dengan roti canai, chapati lebih kurang lemak lah banding dengan roti canai. So better ambil chapati banding dengan roti canai. So chapati satu keping begitu. Lepas tu kita kasih lipat dia akan jadi suku lah dari pinggan kita. Okay, lepas tu yang ini dia punya kuah dal ada protein lah. Lepas tu ada kita boleh tambah sayur-sayuran campur. Okay, sayur-sayuran campur dan ada makan buah. Dan yang kalau di sini dia bagi contoh minum dengan susu. So kalau kita mau minum dengan susu pun boleh, susu segar. Ataupun mau minum dengan kopi kosong pun boleh lah. Okay, and then yang ini contoh kalau kita buat macam sandwich begitu. Roti dengan telur dengan salad lah. Roti yang ini wholemeal, roti wholemeal 2 keping, telur 1 biji, lepas tu baked beans, and then dia ada letak sayur-sayuran. Separuh daripada pinggan tu sayur-sayuran macam sini ada sayur timun, daun salad dengan tomato lah. Alright. And then mihun soup. Siapa cakap tidak boleh makan mihun soup kan? Cuma dia pembahagian dia tu kena ikut suku-suku separuh lah.
suku kita punya mihun, suku lagi kita punya irisan ayam tu kan tadi, and then separuh tu kita punya sayur-sayuran. Kalau macam sini dia letak contoh macam sawit, taugeh, begitulah. Boleh juga kita mau tukar sayur lain untuk kita punya mihun sup. Macam contoh mau letak timun kah, daun salad begitu kah, pun boleh juga. Right? So ini contoh kalau untuk makan tengah hari ataupun makan malam lah. So kalau macam makan tengah hari atau makan malam biasanya kita mau makan nasi kan, nasi lauk semua tu. So kalau yang contoh yang pertama nasi putih, lepas tu suku dari pinggan dia nasi, and then suku yang kedua tu protein ikan bakar. Okay, ikan bakar. Lepas tu separuh tu sayur, and then dia ada letak buah jugalah. Alright. Dan yang tepi itu ada sedikit lah sambal cili. Dan ada ambil air kosong 1 gelas. Dan yang kedua tu contoh dia nasi beras perang. Ayam pun pilihan dia ayam panggang. Tapi kalau tidak semestinya mesti mau ikut yang macam sini lah. Ikan panggang, sejak ayam panggang, sejak tidak juga. Boleh ambil yang lauk lain. Cuma dia kalau yang berkuah tu pastikan jangan ambil banyak kuah sahajalah. And then, okay. Alright, so kalau macam nasi ayam sama juga, suku kita ambil suku tu nasi, dan suku tu kita punya ayam, half tu kita punya yang daun salad, kita punya ulam-ulam tu lah, daun salad, timun, kita punya tomato, and then ada makan buah juga. And then yang ini nasi goreng. Okay, so nasi goreng pun kita boleh buat juga suku-suku separuh. Sebelum masak tu kita ambil dulu nasi suku, lepas tu ayam suku, and then separuh dari pinggan tu sayur-sayuran baru kita goreng. Jadilah nasi goreng. Dia ikut konsep suku-suku separuh. Okay. So, alright, setakat ni faham juga kan semua? So, ini tips untuk mulakan suku-suku separuh. Saya letak gambar saja tips dia. Sebab biasanya memang langkah yang macam yang gambar ni kan, langkah paling susah untuk sihat adalah langkah pertama. Untuk mulakan sesuatu tu memang susah. So, paling penting tu kena, walaupun kita kena ada sudah target lah. Target dia tu untuk kita memakan secara sihat. Tapi mungkin bukan secara drastik kita dapat ubah kita punya cara pemakanan. Memang kita mau ubah cara pemakanan ni secara sikit-sikit, tapi secara konsisten lah. So, macam contoh lah kan, sekarang ni kita punya pinggan begitu. Pinggan, lepas tu nasi kita ambil separuh. Nasi separuh, lauk, suku. Lepas tu sayur sikit saja. So, mungkin hari ni, minggu ni kita cuba untuk tambah sayur. Mungkin sayur yang kita ambil sekarang dalam 3 sudut saja, 3 sudut makan. Mungkin lepas tu kita boleh tambah lagi lah kita punya sayur. Tambah mungkin kita target mau tambah lagi 3 sudut makan lagi. Jadi 6 sudut makan sayur sudah. 6 sudut makan sayur, kita kasih kurang kita punya nasi. Mungkin dalam 2 sudut makan punya nasi. Kita sudah kasih kurang ni minggu. Okay, sudah ni minggu kita sudah buat yang macam tu. Minggu depan tambah lagi. Tambah lagi tu sayur. Sampai sayur tu jadi half, nasi tu kita kasih jadi sampai jadi suku saja. Jadi memang pelan-pelan lah, dia punya proses memang akan take time, tapi yang penting walaupun take time tu, lepas tu kita kena konsisten. Okay, so bermula lah sejak bila kita mampu tu, kita mulakan sahajalah, jangan lagi tunggu, jangan lagi mau tunggu-tunggu nantilah, besok lah, lusa lah. Bila kita sudah boleh mulakan saja. Tapi walaupun sedikit saja yang kita ubah, mulakan. Bila kita sudah mulakan tu, dia punya yang seterusnya tu akan datang dengan lebih mudah lah. Okay. Alright, so ini video suku-suku separuh. Kalau masih juga susah juga mau amalkan suku-suku separuh, rasa-rasa macam mau macam hibur-hiburkan diri sikit kan, bolehlah dengar ni lagu suku-suku separuh. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat telan. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sehat tak nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan pinggan. Sihat
Okay, alright. So, macam yang tadi lagu tu kan, kalau nak sihat, buatlah pinggan suku-suku separuh. Okay, so yang video tadi tu daripada nutritionist KKM lah. Okay. So, kalau mau dengar lagi sekali, boleh cari di Google. Banyak lagi lagu suku-suku separuh. Upin Ipin pun ada lagu suku-suku separuh. Okay. Okay, so ini message utama kita hari ini. So, dalam daripada saya punya sharing hari ini, kita makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. So, hidangan utama yang sihat ni ikut konsep suku-suku separuh tadi itulah. Okay, so kalau perlu, hanya jika perlulah boleh makan 1 atau 2 snack yang sihat di antara waktu makan. So, snack sihat ni contohnya macam yogurt kosong kah, buah-buahan kah, macam tu, ataupun biskut kosong begitu. Itu contoh snack yang sihat lah. Okay, and then makan sekurang-kurangnya separuh dari bijirin Anda sebagai bijirin penuh ataupun whole meal. Tapi kalau tidak dapat separuh pun, satu hidangan, satu hari pun bolehlah. Kita at least ada mencuba jugalah. Okay, makan hidangan yang tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Kalau boleh, jangan makan yang bergoreng dan juga yang bersantan setiap hari lah. Kalau boleh, cuma dia kalau memang tidak ada pilihan lain sudah, kalau yang kuah bersantan tuh kurangkan pengambilan kuah lah. Oke, kalau macam ayam goreng begitu dia punya kulit kita buang dia punya kulit. Itu antara tips dia lah. Oke, and then makan makanan yang dimasak di rumah dengan lebih kerap. Sebab kalau makanan di luar nih biasanya kita lebih susah untuk kontrol berapa banyak garam yang diletak, berapa banyak gula yang diletak dalam masakan, berapa banyak minyak yang diletak dalam masakan, kita susah sedikit mau kawal lah. So kalau kita masak di rumah, kita lebih senang untuk kawal pengambilan kita punya minyak, garam yang kita ambil. Oke. So ini tidak payah jawab lah sebab tidak pasti kenapa. Oke, saya rasa itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih. Okey, saya rasa macam mesti Cik Akila telah memberi penjelasan ataupun penerangan yang sangat jelas. So, terima kasih kepada Cik Nur Akila. Okay, rupanya tidak susah untuk kita mengamalkan cara pemakanan yang sihat. So, semuanya bermula dengan pinggan anda. Jadi saya berharap agar para hadirin yang sudah dengar tentang ceramah pemakanan sihat pada hari ini iaitu konsep suku-suku separuh dapat mengaplikasikan ataupun apply pinggan sihat dalam diet seharian anda untuk mencapai kesihatan yang optimum lah dan dia juga dapat membantu menurunkan berat badan anda. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada kami. Jika kamu ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan ataupun ingin berjumpa dengan pegawai dietetik, kamu semua boleh buat sahaja temu janji dan kami akan memberikan tarik temu janji untuk berjumpa dengan kami di PRW ataupun Poliklinik UMS lah. Okay, so terima kasih atas perhatian anda semua. Kita jumpa lagi di masa dan lain hari. Okay, terima kasih.